Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, memberikan keizinan kepada kita untuk kita bangun pada waktu pagi. Kita mulakan hari kita dengan kita mendirikan solat fardu subuh. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat. Jadi insya-Allah pagi ni kita bukan nak berkuliah panjang. Insya-Allah pagi ni kita akan membaca buku kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Jadi pagi ni insya-Allah saya akan bacakan kepada tuan-tuan semua sunnah yang pertama dalam bab ini, iaitu sunnah ketika bangun dari tidur. Sunnah ketika bangun dari tidur. Seperti yang kita tahu, buku ni membicarakan tentang 1000 amalan sunnah yang boleh dibuat daripada saat bermula kita bangun tidur sampailah waktu malam bila kita nak tidur balik. Okey, jadi kita lihat sunnah ketika bangun tidur. Kata penulis, mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan. Maksudnya menyapu wajah kita apabila kita bangun daripada tidur. Kan bila kita tidur, muka kita dengan kesan-kesan muka tidur, maka disunatkan untuk kita menyapu wajah kita, mengusap bekas tidur yang ada dekat muka kita dengan tangan. Kata penulis, menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, hal ini digalakkan atau dianjurkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Fastaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur. Fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, kemudian baginda duduk sambil menyapu atau mengusap bekas tidur yang ada pada wajah baginda dengan tangan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sunnah yang pertama disebutkan di sini iaitu kita bangun tidur, kita sapu muka kita. Yang kedua, berdoa ketika bangun daripada tidur. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa Rasulullah SAW mengucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni tuan-tuan, dia adalah lafaz tahmid. Ia merupakan penzahiran rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan syukur kepada kepada sesuatu yang kita cintai, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila bangun pagi, antara sunnahnya ialah mengucapkan alhamdulillah, dan lafaz yang sempurna ialah Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, selepas mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan nanti. Jadi dalam doa bangun tidur yang diajar oleh Nabi SAW ni disebutkan yang menghidupkan lepas mematikan, kerana tidur itu adalah kematian yang kecil. Tidur adalah kematian yang kecil sebelum datangnya kematian yang sebenar untuk diri kita. Okey, sunnah yang ketiga apabila bangun daripada tidur, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqaza min al-laili yashushu fahu bis-siwaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada waktu malam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membersihkan mulut baginda
dengan bersiwak. Maksudnya Nabi SAW apabila bangun daripada tidur atau nak bangun nak solat malam, Nabi SAW akan mulakan dengan menggosok gigi baginda SAW. Jadi ini pentinglah kita bangun-bangun pagi, gosok gigi. Jadi benda ni kita boleh terapkan dekat anak-anak kita lah. Bangun pagi gosok gigi. Mungkin walaupun anak-anak kita mungkin dia tak nak mandi awal pagi sebab sejuk dan semisalnya, tapi pentingkan untuk mereka menggosok gigi. Dan selain kita cakap gosok gigi untuk bersihkan mulut, gosok gigi untuk mulut tak berbau dan semisalnya, boleh kita tambah dah lepas ni bahawa kita kata kat Nabi, kata kat anak-anak kita kena gosok gigi bila bangun tidur, sebab ni sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW bila bangun tidur, Nabi SAW gosok gigi. Kita boleh ajar anak kita tentang sunnah ni. Okey, yang keempat, beristinthar. Apa maksud istinthar? Istinthar ialah mengeluarkan atau menyemburkan air keluar dari hidung selepas menghirupnya, selepas memasukkan air dalam hidung. Macam kita berwuduk tu kan, kita ambil air dengan satu telapak tangan, kita masukkan dalam mulut dan kita sedut dengan hidung kita, dan bukannya dalam hidung terus kita telan, kita akan sembur keluar. Jadi pada bangun pagi digalakkan buat macam tu. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, "Iza staiqaza ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan." Falyastanthir thalathan. Apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, hendaklah dia beristinthar sebanyak 3 kali. Maksudnya dia memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yabitu ala khashumihi. Sesungguhnya syaitan dia bermalam. Mabit ni dia bermalam. Yabitu ala khashumihi, bermalam dalam rongga hidung. Nabi SAW beritahu pada waktu malam syaitan dia tidur dalam rongga hidung kita. Jadi kita istinthar, kita masukkan air dalam hidung, kita keluarkan. Yang kelima dan yang terakhir untuk pagi ni, apakah sunnah yang kelima apabila kita bangun daripada tidur? Mencuci kedua tangan 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi," apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, "fala yaghmis yadahu fil ina'i," janganlah dia mencelupkan tangannya di dalam bekas air. "Hatta yaghsilaha thalathan," sampailah dia telah membasuh tangannya itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, bila bangun tidur, jangan celup tangan kita dalam air. Contoh yang kita nak basuh muka, kita ambil gayung, kita celup tangan kita dalam gayung tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan antara sebabnya ialah kerana kamu tidak tahu di mana tangan kamu ketika tidur. Kita tak tahu tangan kita buat apa waktu tidur. Kita terpegang najis ke, benda-benda kotor dan semisalnya. Jadi kalau macam tu nanti mengotorkan air dan semisalnya. Jadi kita siram kat luar. Maksudnya kita buka paip ke, ataupun kita siram tangan kita dengan gayung, bukan dicelup dalam air tersebut. Jadi alhamdulillah pagi ni kita dah mulakan dengan membaca sunnah-sunnah ketika bangun dari tidur. Simple sahaja. Kita jadikan ni amalan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan yang paling penting kehidupan seharian kita. Sebab kita semua sayang kepada Nabi SAW. Ada banyak cara orang memanifestasi, menzahirkan rasa cinta dia kepada Nabi SAW. Kadang-kadang kita cinta tetapi kita tak patuh. Kita cinta, kita tak amal apa yang sepatutnya kita buat sebagai orang yang mencintai. Kadang-kadang kita cinta, kita berlebihan sampai buat perkara yang terlarang. Jadi kita nak zahirkan cinta kita kepada Nabi SAW dengan buat perkara yang memang disuruh kita buat, iaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi apa yang dimaksudkan sunnah, saya ulang sekali lagi benda yang saya pernah sebut sebelum ni, iaitu penulis ni dah sebut dalam mukadimah, iaitu sunnah yang dimaksudkan dalam buku ni ialah perkara yang bila kita buat, kita dapat pahala
bila kita tinggalkan tidaklah berdosa. Jadi maksudnya dalam maksud orang Melayu ni sunat lah, digalakkan, bukan wajib, tapi dapat pahala. Jadi kita cuba hidupkan perkara-perkara sunnah ni dalam kehidupan kita, kerana perkara-perkara sunnah ini, perkara sunat ni akan menambahkan apa perkara-perkara wajib yang telah kita tunaikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi insya-Allah semoga bermanfaat perkongsian pada hari ini. InsyaAllah nanti bila-bila masa kita akan sambung lagi baca buku ni. Kita akan baca sikit-sikit. Tak ada dengan huraian panjang supaya kita dapat ambil manfaat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.